Muka surat 10. Kat mana? Muka surat 10 maksudnya. 10 ke? Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Di situ. Kita tengok. Kalau Rumi muka surat berapa pun kita tetap. Inilah dinamakan dia inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Kita dah bahas panjang lebar rukun iman pada minggu sebelum ni. Bab apa dah? Qada dan qadar. Ingat balik kita tulis dekat papan tu. Ingat qada dan qadar. Qada ta'alluq tanjizi. Qada ta'alluq apa? Tanjizi qadim ke tanjizi hadis? Tanjizi qadim. Lupa dah tu, baru seminggu lebih. Qadar ta'alluq tanjizi hadis. Apa maksud qada yang kita mengaji bulan lepas? Qada sesuatu yang Allah tentu sejak azali lagi. Qadar apa dia? Sesuatu yang benda Allah menimbulkan benda tu. Jangan lupa lah tu. Lupa dah ni. Sekejap sangat dah lupa lah. Kena baik tengok kitab kita. Dan inilah 6 perkara yang dinamakan dia akan 6 perkara itu rukun iman. Maka barang siapa tidak mempercayai dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir. Tak boleh. Nah, rukun iman yang tak percaya kat Tuhan, tak percaya pada malaikat, tak percaya pada rasul, tak percaya pada kitab, tak percaya pada hari kiamat, tak percaya pada qada dan qadar, kafir orang tu. Tak ada di Islam. Dan tidak dinamakan dia orang yang beriman. Tak nama orang yang beriman kalau dia tak percaya. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tu Allah kata, dan artinya, dan barang siapa kafir, nah, wa may yakfur billah, siapa yang kafir, ia seseorang kafir, tak percaya kat Tuhan, tak percaya, tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala, dan tak percaya dengan segala malaikatnya, dan tak percaya dengan segala kitabnya, dan tak percaya dengan rasulnya, dan tak percaya dengan hari akhirat, maka sesungguhnya sesatlah orang itu, akan sebagai sesat yang sangat jauh. Begitu. Nah, kita dah hurai panjang dah rukun iman 6 perkara. Percaya pada Allah, betul tak? Percaya yang bentuk macam mana kita dah hurai dah. Jangan lupa yang tu. Tu rukun iman. Hang nak kata hang ni beriman, yang satu percaya kat Tuhan. Percaya macam mana? Percaya kata Tuhan ada, sudahlah. No. Itu bukan lagi rukun iman, itu sekadar taklif saja. Percaya Tuhan ada tak? Ada. Percaya Tuhan ada tak? Ada. Sehari berapa kali hang jumpa dia? Dah hang kata ada. Tes dia. Ni kita nak menguatkan akidah kita ni. Tuhan ada tak haji? Ada lah ustaz. Mana boleh tak ada. Sehari berapa kali hang jumpa dia? Dah hang kata ada. Itu saya tanya macam tu di satu tempat. Muslimat jawab. Muslimin semua tak berani jawab. Muslimat jawab. Ada lah ustaz. Sehari berapa kali kita jumpa dia? Dah pandai kata ada. Tuhan kita ni sehari berapa kali? 5 kali dia kata jumpa. Jumpa kat mana? Ketika kita solat, dia kata. Oh, habis solat tak jumpa dah Tuhan kita. Betul juga lah ustaz. Saya jadi tentu. Kan? Baik, kita kata Tuhan kena mengaji, nak kenal dia kata ada. Sebelum kita nak kata ada tu, kena kenal dia. Yang tu kita nak test. Pandai kata mau, pandai kata ada, kita tak tahu ada yang bentuk macam mana. Tu yang kita percaya kepada Tuhan, percaya pada malaikat, percaya pada rasul, percaya pada kitab. Tu kita dah hurai dah dulu. Tu dalam rukun iman. Kan? Begitu. Habis itu. Dan bermula ihsan
itu. Tengok kitab. Ingat kita mengaji sebelum ni agama. Kita hurai tentang agama. Apa maksud agama? Undang-undang Allah. Jangan lupa ayat tu. Sebut banyak kali dah. Agama ialah undang-undang Allah. Maka undang-undang Allah itu terbahagi pada 3 pula. Islam, iman, kita dah hurai dah. Tinggal lagi satu, ihsan. Baik, ihsan ni benda apa? Bermula ihsan itu berbuat baik. Itu maksud dia pada lughahnya. Dengan maknanya mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah. Itu maksud dia ihsan. Kita kena ada Islam, kena ada iman, kena ada ihsan. Apa maksud ihsan? Oh, kita kena buat baik. Buat baik macam mana? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, kita kena buat belakang. Tulis di situ, di perintah tu. Perintah menyuruh, perintah melarang. Itu maksud perintah di situ. Kita duk ingat perintah ni benda yang disuruh saja. Benda yang dilarang, kita tak tinggal, tak ikut perintah juga. Mana perintah Allah ni? Perintah menyuruh, perintah melarang di situ. Menyuruh, kita buat semua. Melarang, kita tinggal semua. Yang itulah yang dinamakan ihsan. Tu kan kita hari ni ihsan ni kira duk sedekah kat orang. Pi kena roti canai di kedai mamak, datang orang minta sedekah. Kita dengan bini kita, orang suar tangan, kau minta sedekah ni ji RM1 sedekah RM1. Kadang-kadang orang bawa tisu bagi kita, ya. Kita pun tak bagi. Bini kata, abang ni tak ada ihsan langsung. Tak ada belah kasihan langsung. Kita faham macam tu. Tapi dalam sini apa dia? Ihsan ni perintah Allah. Kita kena ada ihsan. Mana seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, itu nama ihsan. Daripada segala yang disuruh itu, dengan elok. Sembahyang bagi elok, puasa bagi elok, yang menunjukkan, yang mencukupi segala syarat-syaratnya. Sembahyang bagi elok, cukup syarat. Rukun wudu apa dia? Syarat wudu apa dia? Rukun sembahyang apa dia? Syarat sembahyang apa dia? Baru jadi elok. Jadi tak mau. Maksudnya macam mana? Yang kata ihsan ni, perintah Allah ni, tak mau kita sembah Allah dalam keadaan kita ikut orang. Orang sujud, kita sujud. Orang rokok, kita rokok. Orang basuh tangan, berwuduk, kita basuh tangan. Rukun syarat kita tetap. Tak sempurna solat kita, tak ada ihsan kita. Di situ amailah jenis ni. Dia tengok orang ambil sembahyang, macam mana cara nak ambil sembahyang? Oh, basuh tangan, dia pun basuh. Oh, lepas tu buat apa pula? Oh, berkomo-komo, basuh dengan hidung sekali, dia pun buat juga. Lepas tu dia tengok orang basuh lepas ni buat apa pula? Basuh muka, dia pun basuh muka. Kita pergi tanya dia, basuh muka ni wajib ke sunat? Tak tahu, aku ikut orang basuh muka. Tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang. Sebab apa? Syarat wudu mesti kena tahu antara satu sunat, yang mana satu wajib, yang mana satu sunat. Tiba-tiba dia ikut orang, tak sempurna sembahyang, tak jadi. Ni yang kita nak faham di sini. Amailah jenis ni. Sama lah juga dengan sembahyang. Baca surah dalam sembahyang ku wajib ke sunat? Aku tak baca surah tadi, aku sujud sahwi. Lupa nak baca surah Al-Fatihah ataupun surah Qul Huwallah, aku sembahyang tadi lupa. Surah Maghrib kat rumah lupa surah Al-Fatihah atau surah Qul Huwallah, sujud sahwi. Apa sujud sahwi tu? Dia ingat benda tu perkara yang wajib dalam sembahyang. Rupanya benda tu sunat. Dia tak boleh nak beza yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Tak sah sembahyang dia. Begitu. Nah, jangan jadi macam ni. Yang dimaksudkan ihsan di sini, kita kena ada ihsan seperti sembahyang, puasa, daripada segala yang disuruh itu dengan elok, yang mencukupi syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, dan kamu beribadat kepada Allah itu seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Itu dia kata ihsan. Maksudnya macam mana? Kita sembahyang tu, kita seolah-olah Tuhan duduk depan kita.
Lu mana pula tak boleh lah nanti. Tuhan bukan depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan. Seolah-olah. Kenapa? Nak bagi kita khusyuk. Baik, kalau kita tak boleh macam tu, dia kata apa dia? Dan seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu, sembahyang itu di hadapan Allah Ta'ala, macam kita duduk depan Tuhan duduk sembahyang tu. Dan jikalau kita tidak boleh melihat akan dia sekalipun, dan jika kita tidak boleh melihat sekalipun, kita kena bayang macam tu. Risaulah bayang macam ni, takut menjisimkan Tuhan pula, kan? Duk bayang Tuhan duduk depan. Tuhan ni bukan depan, bukan kiri, bukan kanan. Kita ambil step yang kedua. Ketika kita solat tu, kita ambil step yang kedua. Tak boleh bayang macam tu, risau takut kita jadi syirik pula kan tu. Kita ambil plan yang kedua. Macam mana? Kita bayangkan Tuhan duk tengok kita. Ketika kita sembahyang tu, Allahu Akbar, dalam hati CCTV Tuhan duduk depan dengan kita. Bayangkan, kita jangan duk pergi ikut lain. Sembahyang kerana nak bagi khusyuk. Tu. Kena bayangkan Tuhan duk tengok kita. Duk tengok aku ni. Aku nak buat bagi elok. Begitu. Saya baru ni pergi pergi ambil masuk istana Sultan Selangor ni. Sebelum nak pergi, 3 minggu lagi nak pergi ambil watikah daripada Sultan Selangor. Sultan panggil saya pergi ambil watikah kat balai rom dia lah, kat singgah sana dia tu. Kami kena raktai dulu. Nak berjalan pergi kat depan Sultan ni macam mana, nak undur macam mana, nak ke kiri macam mana, nak sambut tu watikah tu macam mana, nak tengok mata macam mana, semua diajar secara detail. Kita tak pernah masuk istana, itu kali pertama. Susah juga nak jumpa Sultan ni. Nak berjalan tu kena ada gaya dia. Bayangkan, kita bukan hati kita ikut perangai kita lah, jalan macam tu pula. Tak boleh. Nak kena ikut style dia berjalan tu. Kemudian nak undur, dah dapat watikah tu, nak undur macam mana, takut langgar kawan belakang pula, nanti macam mana. Nak pakai sampin, baju hitam ni, janggut-janggut kena repair ni. Allahu Akbar. Saya duduk atas kursi tu. Kursi pun sedap nasi balero. Kursi semua kuning, kan? Kuning semua. Singgah sana dia balero tu. Terdetik di hati saya, ya Allah, ya Tuhan kami, saya duk terdetik nak jumpa Sultan pun macam ni. Kita ni jumpa Tuhan main lebih kurang aja. Tidak, kita duk jumpa Tuhan tu, kita nak ingat kat mana aku suka, kita nak ingat kunci macam mana kita jumpa Tuhan. Ni jumpa Sultan ni, begitu persiapan kita. Songkok tak boleh sengit, kena ready. Janggut misai kena trim. Sultan ni kita nak jumpa Tuhan yang saya fikir dalam hati kita, nak jumpa Tuhan, nak semayang pakai baju pagoda ya. Jangan kena pakai baju Melayu, samping kasut hitam, semua hitam. Allahu Akbar. Kita tengok kan kita hari ni. Tapi kita nak sembah Tuhan macam mana? Baju koyak sikit tak apa, kan? Hati duduk ke mana-mana sikit tak apa. Kita hari ni jangan, maknanya Tuhan lebih besar lagi daripada sultan, segala-gala sultan yang ada atas dunia ni. Buat bagi elok. Yang inilah dia ajar kita. Kita ketika kita sembah Allah, biarlah kita ada ihsan, tumpu hati kita sebenar-benarnya kepada Allah. Ni barulah Allah kira amalan kita, ya. Bukan kira sujud, bukan kira rokok, bukan kira bacaan kita, bukan bacaan sedap, kira bagus dia sembahyang dak. Ya Allah nak tengok tahu mana? Di kalbu kita. Kalau sembahyang baca sedap, rokok cantik, sujud cantik, tapi hati duk merawang kat mana-mana, duk fikir hari ni Cik Indun nak bawa makanan apa hari ni, duk fikir begitu, kan? Hati kita ni begitu. Allah kata apa dia? Kalau ketika itu jadi macam tu, kamu bayang, Tuhan duk tengok aku, Tuhan duk tengok aku, bukan tengok zahir tapi tengok batin aku. Tuhan duk tengok aku ketika kita solat. Nak apa dah? Supaya kita nak kepada khusyuk. Begitu. Itu maksudnya. Tengok kita. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam. Nah, ambillah diri sendiri.
Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam. Syarat bukan rukun, ya? Jangan salah faham. Nanti kata tak ada ihsan, oh tak jadi Islam pula. Kan? Tak jadi orang yang beragama dah. Dia kesempurnaan Islam. Nak jadi Islam yang sempurna, ni kena ada ihsan. Apa dia ihsan? Beribadat kepada Allah, hatinya tumpu kepada Allah, jangan duk pergi ikut lain. Kalau kata rukun kesempurnaan apa ni Islam, susahlah. Saya sendiri pun sembahyang kadang-kadang duk ingat benda lain. Kan? Kadang-kadang ingat, kadang-kadang masuk balik, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lalai. Aku tengah sembahyang, ingat balik macam tu. Nah, jadi kita ambil step yang kedua tu apa dia? Kita sembahyang nanti ingat Tuhan duk tengok aku, Tuhan duk tengok aku, Tuhan duk tengok aku. Begitu. Dia suruh kita buat. Itu nama ihsan. Bukan syarat bagi sah agama Islam, bukan, dia kata. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Siapa-siapa yang semayang tak buat dengan sempurna, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukunnya, dan tidak ikhlas, tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk, dan tidak tawaduk, maka dinamakan menamakan orang akan orang itu yang orang yang tidak berbuat elok, maka tidak sempurnalah agama dia. Macam tu. Dah, kita kena buat elok. Kita kena ada khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk ni benda apa? Bahasa Arab khusyuk dia. Kan? Kita sebut apa dah? Sembahyang, solat biar ada khusyuk. Tidak. Khusyuk tu benda apa? Yang kita tahu takrif. Kan? Khusyuk ialah tumpu hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tu takrif khusyuk. Apa maksud khusyuk? Tumpu hati. Hati kita tumpu. Tumpu pada mana? Tumpu pada Tuhan semata-mata. Sembahyang kena ada khusyuk, kena ada tumpu hati pada Tuhan. Cuba tumpu hati, tumpu hati, tumpu hati. Cuma apa dia? Tumpu hati, kalau hati yang penuh dengan titik-titik hitam, susah nak tumpu juga. Kan? Kenapa kita sembahyang kejap khusyuk, kejap tak khusyuk, kejap khusyuk, kejap tak khusyuk? Dalam sembahyang subuh tadi 2 rakaat tu, kadang-kadang kita leka, kadang-kadang kita ingat pelik tengah sembahyang aku ni. Kan? Kenapa jadi macam tu? Kita tak khusyuk. Khusyuk di mana? Bukan di mulut. Khusyuk bukan di tangan, tapi di hati. Maka perlunya bersih hati ni, jangan bagi ada titik-titik hitam ni. Pembersihnya pun saya dah bagi tahu dah tu. Kan? Pembersihnya sabun daya ke apa itu saya bagi tahu. Bukan, kan? Pembersihnya adalah la ilaha illallah. Banyak sebut la ilaha illallah. Kalau hati hitam, tak akan jadi khusyuk. Tak akan jadi khusyuk. Maka sambil kita beribadat, sambillah kita bersihkan hati ni. Barulah nama dia ibadat batin, ibadat zahir. Dua ibadat kita kena buat. Jangan kita buat ibadat zahir saja. Ibadat zahir ni rukuk, sujud, takbir, bacaan, itu ibadat zahir. Kita ibadat, ingat ibadat ada dua, ibadat zahir, ibadat batin. Kita kena buat. Kemudian maksiat pun ada dua, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir macam mana? Bunuh orang, maki orang, tikam orang, itu maksiat zahir. Minum arak, berzina, maksiat zahir. Maksiat batin apa dia? Maksiat batin apa dia? Riya, takbur, sum'ah. Ni maksiat. Dua-dua kita kena buang. Cuma batin ni macam mana kita nak buang? Banyak berzikir. Baru. Macam kita ni kan, macam ada satu bekas, kita masuk lampu, tapi bekas tu ditutup dengan plastik hitam. Bubuh lampu, cahaya tak akan keluar daripada plastik hitam tu. Melainkan kita kena koyak plastik hitam tu, bubuh lampu dalam tu, baru ada sinaran keliling dia. Macam itulah hati kita. Hati kita tak akan khusyuk kalau ada diseliputi dengan benda hitam. Maka kita perlu buang titik-titik hitam tu dengan kalimah la ilaha illallah. Khusyuk maksudnya tumpu hati. Dan tawaduk. Kita sembahyang mesti kena ada ihsan, kena ada khusyuk dalam solat, kena ada tawaduk. Tawaduk ni maksudnya macam mana? Tawaduk, tulis. Tawaduk itu ialah merendah diri, hina diri di hadapan Tuhan kita. Itu maksud dia tawaduk. Ya.
Kita panggil pada sopan. Sopan ni kalau lalu depan mentua, tunduk jalan elok-elok. Dia tak? Tawaduk dia panggil. Dalam sembahyang, dalam solat kita kena ada khusyuk, kena ada tawaduk. Tawaduk maksudnya kita sujud tu kira hina habis, tak ada apa kita ni. Sujud tu kira hina habis. Aku kaya, hebat, pangkat macam mana pun dengan Tuhan aku habis. Aku habis. Hina semua. Tu maksud dia. Tawaduk. Kena rasa diri kita tu hina. Hina lah tempat orang pijak kaki kita pergi sujud. Sedangkan kita ni tempat mulia, muka kita mulia, tapi kita sembah tempat orang duk latam kaki, tempat orang duk pijak kaki. Hina semua kita dengan Allah. Lepas tu semayang kita tak sama macam semayang orang lain. Orang agama lain semayang, dia pegang tu, dia angguk-angguk macam tu je. Kita dah hina semua apa dia? Sembah muka di tanah. Satu hari Nabi semayang di Kaabah. Di Kaabah. Orang pergi habaq kepada ni kaum-kaum yang benci kepada Rasulullah ni. Wahai sahabat kita, kami tengok Muhammad sembahyang lah, dia sembah Tuhan dia. Cara dia sembah, dia sembah muka dia di tanah. Abu Lahab, betul kan ni? Muhammad ni dia sembah Tuhan, cara dia sembah tak sama macam kita. Cara dia sembah Tuhan dia macam mana? Sembah muka di tanah. Abu Lahab kata, baik, aku nak tengok betul ke kamu habaq macam tu. Pergi tengok, betul Nabi duk, Allah takdirkan ketika Abu Lahab pergi, Nabi duk semayang di Kaabah. Sembahlah, sujud kan sembah muka di tanah. Dia ambil perut unta, dia lunggup atas kepala Nabi. Perut unta busuk. Satu hari yang kemudian pula ada cerita lain pula apa? Dia nak pergi pijak. Abu Lahab kata, betul kah geng dia ni bagi tahu kepada Abu Lahab? Abu Lahab kan ketua. Ni wahai Pak Hab. Ni Muhammad ni kalau dia sembah, kalau dia sembahyang, dia sembah Tuhan dia sembah. Abu Lahab kata apa dia? Kalau betul Muhammad tu cara begitu dia sembah Tuhan, sembah aku nak pijak tengkok dia. Abu Lahab padahal bapa saudara. Nu anak nakal, anak saudara. Begitu. Dia pergi tengok betul dah semua. Abu Jahal, Abu Lahab, ni semua adik-beradik. Abu Jahal pergi, Abu Lahab pun pergi. Tengok-tengok Nabi Muhammad duduk sembahyang. Dia nak pijak, dia angkat kaki nak pijak atas tengkok Nabi, tiba-tiba pelating melayang dia. Sahabat ni geng-geng dia duduk tengok ni. Dia kata, kita tengok bos kita, dia ni sembang lebih, betul tak betul dia boleh buat kepada Nabi Muhammad. Dia ni tak mau cerita lebih, dia tak mau ya, nanti sengat sama sengat. Dia tengok betul dia sengat kata sengat macam tu. Dia pergi memang dia nak pijak semua. Abu Jahal, Abu Lahab ni memang dia nak pijak semua. Nak angkat kaki nak pijak ketika Nabi duduk tengah sujud, melanting melayang pergi ke depan. Dia lari dekat geng dia. Dia kata pada Pirah tadi sembang cantik sangat nak pijak, asal tak mau pijak, asal macam nak lari pula. Pirah dia angkat tangan tu, sembang lebih gini. Dia kata aku nampak satu raksasa yang sangat besar, sayapnya begitu banyak. Dia kata kemudian ada di depan aku api parit daripada api. Dia nampak, geng dia tak nampak, tapi dia nampak. Yang ni aku lari, aku takut. Dia tak. Rupanya apa dia? Malaikat Jibril ada. Depan dia ada api. Kalaulah Nabi kata, kemudian Nabi nampak. Nabi kata kalaulah Abu Jahal ni, Abu Lahab ni pijak sentuh tengkok aku sikit ya dengan kaki dia, malaikat Jibril tadi ni akan koyok dia sekeping jadi macam patah. Tu dia nampak, tak beriman juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman juga. Ni yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Jibril, kan? Jibril tu banyak orang salah faham. Orang kata Nabi berguru dengan Jibril, betul kan? Yang itulah kebanyakan orang awam pun faham macam tu. Nabi bukan berguru dengan Jibril, kan? Jibril adalah khadam Nabi. Ingat tu. Banyak orang duk cerita kata Nabi ni, Nabi pun berguru. Guru dia siapa? Jibril. Dah.
Jibril bukan guru dia, dia khadam pada Nabi. Begitu. Dia tukar ambil ayat Al-Quran, pindah ayat Al-Quran daripada Luh Mahfuz, Jibril ambil, bawa mai ke Nabi. Ayat sikit, pindah aja. Begitu ni Muhammad berlaku macam ni, nah ni ayat Al-Quran hukum dia. Begitu. Nah, jadi Nabi ni berguru dia, Allah ada ilmu bagi kepada dia. Kalau kita kata Jibril ni ada guru Nabi, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi boleh naik sampai kepada mustawa Hadratul Kursi, Jibril sampai Sidratul Muntaha saja. Maknanya Nabi mana boleh murid hebat daripada guru? Mana boleh murid hebat daripada guru? Tu dalil bukti kata Nabi ni dia hebat lagi daripada Jibril. Bukan guru dia Jibril, tapi dia Jibril ni sebagai hadam saja, pembawa akan wahyu saja, pembawa wahyu. Tu bulan puasa tadarus, Jibril baca, Nabi dengar, Nabi baca, Jibril dengar. Bukan mengajar yang tu. Tadarus. Hang baca macam kita dah buat tadarus nanti bulan Ramadan. Sini ada buat tadarus. Ada kan buat tadarus. Baca seorang. Yang lain yang ni baca, yang lain dengar. Yang ni baca, yang ni dengar habis. Masjid saya kau buat macam tu. Tu dia panggil tadarus. Nabi tiap bulan Ramadan tadarus dengan Jibril. Bayangkan. Kita buat tadarus di bulan Ramadan nanti. Nah, kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Habis itu. Dah berapa? Baru 45 minit. Bahasa lama mengaji ilmu ni. Lama bahasa baru 40. Tadi saya ceramah tadi lagi kurang 5 minit, pukul 7. Sekarang pukul 8. Belum 8.45 lagi. Saya dah ada ilmu ni, ilmu akidah ni kalau mengaji, Iblis cukup benci. Ni ilmu sifat 20 yang kita nak mengaji ni, ilmu iman, ilmu kalam, ilmu usuluddin ni, dia tak sama macam ilmu nikah kahwin. Sonok kita mengaji ilmu nikah kahwin, tenganga mulut-mulut kan, pasal nak nikah. Begitu. Kalau mengaji tentang ketuhanan, dia jadi rasa lemah, rasa longlai, rasa mengantuk, rasa lengah. Pasal apa? Iblis cukup cemburu. Iblis cukup cemburu. Iblis kan dah janji dengan Tuhan nak sesatkan kita. Janji dengan Tuhan, tak apalah, dengan sebab Adam ini engkau murka aku, ya Allah, Iblis kata, bagilah kuasa kepada aku. Aku nak cuba rasuk anak Adam, nak tarik anak Adam supaya masuk neraka dengan aku sekali. Iblis cuba nak suruh kita sembah berhala, kita tak akan sembah berhala. Iblis cuba suruh kita berzina, kita tak akan berzina kerana perkara yang keji. Iblis cuba nak suruh kita berjudi, kita tak akan berjudi kerana perangai yang sangat buruk. Iblis cuba nak suruh kita minum arak, bunuh orang dan sebagainya, dia tak berjaya. Tapi peluang yang paling penting apa dia? Iblis kata tak apa, aku dah cuba goda kamu suruh berzina, kamu tak berzina, segala maksiat lain kamu tak buat, aku cuba supaya kamu tidak mengenal Tuhan. Ni kita mengaji ni, mengaji nak kenal Tuhan. Tiba-tiba dia dalam bab akidah, dia bagi, dia tarik. Kita masuk saja mengaji bab akidah, Iblis akan kata, dia akan kerah tentera-tentera dia. Mari kita pergi bergantung di mata dia. Mari kita pergi tarik telinga dia. Mari kita pergi tarik urat dia, bagi jadi lengah, bagi jadi tak ingat apa. Kerana dia cukup cemburu ni mengaji. Kenapa dia? Akidah. Untuk nak kenal Tuhan, dia tak bagi kita kenal Tuhan. Apabila tak kenal Tuhan, nak jadi macam mana kita? Kufur kepada Allah. Tapi Allah cukup sayang kepada orang yang mengaji ilmu akidah, ilmu mengenal Tuhan ni, ilmu yang kita belajar ni, Allah cukup kasih, Allah cukup sayang kepada kita. Pasal apa? Kita mengaji ilmu ni pasal nak kenal dia. Duk kaji tentang Tuhan, itulah yang Tuhan paling sayang sekali. Sebab tu dia kata pada awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Tuhan kita. Nah, sebutlah ilmu apa atas dunia pun tak dilawan dengan ilmu mengenal Tuhan. Semayang dalam keadaan kita kenal Tuhan yang kita sembah tu. Begitu. Baik, sikit lagi tengok ayat Al-Quran, apa ni hadis Nabi.
Kemudian dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah. Kalau kita buat sembahyang, maka tidak sempurnalah agamanya. Kalau kita sembahyang tak ada khusyuk, tak ada tawadhu', maka tak sempurnalah agama Islam kita tu. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah. Penat saja kita solat selama ni, tak ada khusyuk. Penat tak? Penat. Dua rasa sembahyang dah, balik akhirat nanti Allah kata ke neraka kamu. Tuhan, bukankah aku duduk sembahyang di surau Al-Mawaddah, duduk sembahyang selalu di sini? Apa hal nak kena masuk neraka pula? Aku sembahyang cantik, baca Al-Quran. Tak percaya tanya untuk bila surau ni. Kan? Allah kata betul, hang sembahyang selalu di surau Mawaddah ni. Aku tahu hang hari-hari pergi. Tapi hang sembahyang kan tak ada khusyuk, tak ada tawadhu', yang duk ingat benda lain. Rukun syarat apa hang tak tahu, hang main sembahyang semata-mata sembahyang je. Aku tak bagi pahala kepada kamu, masuk neraka. Menyesalnya dia ketika itu. Bahawa tulang kita mengaji. Imam Ghazali duk sebut dah, ibadat tanpa ilmu bukan ibadat namanya. Ibadat tanpa ilmu bukan ibadat namanya. Begitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, ia Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm in iztala'a alaina rajul shadidun bayatis siyab shadidun sawadiz sya'ri la yuwa'a la yura alaihi sawa alaihi syarru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asdada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita an istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa tusaddiquhu qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ni dia panggil hadis Jibril kalau kita mengajilah. Baik, cerita dia macam ni. Nabi duduk tengah mengajar di Masjid Nabawi. Ni Sayyidina Umar ketika itu ada duduk mengaji dengan Nabi. Nah, dia duduk mengaji dengan Nabi. Sayyidina Umar, kawan-kawannya ramai sahabat lain. Tiba-tiba datang satu orang laki-laki berpakaian putih, serban putih, baju bawah putih, semua serba putih, mukanya bercahaya, rambutnya hitam, janggutnya putih. Rambutnya hitam, sehitam-hitamnya. Datang Nabi duduk mengajar di Madinah. Mai seorang laki-laki ni, dia mai tu daripada belakang, dia mari tu duduk depan Nabi. Ni hadis ni yang Sayyidina Umar duk cerita ni. Dia mari, laki-laki ni mari duduk depan Nabi. Dia mari duduk depan Nabi. Nabi mengajar bersila duduk atas lantai.
Bukan macam kita. Ni bid'ah ni mengajar macam ni. Bid'ah juga. Hak Nabi tak pernah buat kan? Bid'ah juga. Nabi tak pernah mengajar macam ni. Masuk neraka kan bid'ah macam ni? Tak. Itu nak kena faham bid'ah tu ada banyak. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Kan? Nama bid'ah juga. Ni asal bid'ah, semua masuk neraka. Puak-puak tu lah. Dia tak faham tentang ta'arif bid'ah. Nabi mengajar duduk atas lantai. Duduk di bawah. Laki-laki ni datang, Nabi duduk bersila macam tu. Nabi duduk mengajar. Laki-laki yang serba putih ni, dia datang, dia duduk dekatnya dengan Nabi, hampirnya dengan Nabi, sehingga bertemu lutut. Sayyidina Umar dia tengok apa hal pula dengan Syekh ni. Duduklah jauh-jauh sikit, duduk bertemu lutut. Lutut dia dengan lutut Nabi itu bertemu, maknanya rapat sungguh, dekat sungguh dia duduk dengan Nabi. Kemudian tangan dia ni dia letak atas paha Nabi. Kalau saya nak kena pergi buat contoh di situ Ustaz lagi. Dia letak, laki-laki yang berpakaian putih ni letak tangan ke atas paha Nabi. Kemudian dia kata apa dia? Ni yang hadis tu. Dia kata, wahai Muhammad, ya, yang kata iman tu benar apa? Dia tanya Rasulullah, wahai Muhammad, ya, dia kata apa dia? Ya Muhammad, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia kata, yang kata, ya Muhammad, akhbirni alal Islam. Wahai Muhammad, Islam ni benda apa? Sambil dia letak tangan tu, dia kata pada, ya Muhammad, akhbirni, bagi tahu kepada aku anil Islam. Islam ni benda apa? Nabi kata pada, ya, Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata, kemudian Nabi kata, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Nabi kata yang kata Islam itu kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kata Islam itu kamu kena sembahyang. Yang kata Islam itu kamu kena keluar zakat. Yang kata Islam itu kamu kena puasa bulan Ramadan. Yang kata Islam itu kamu kena pergi haji kalau kamu mampu. Jawab laki-laki ni apa dia? Sadaqta. Kemudian dia tanya iman, kemudian dia tanya ihsan. Nabi jawab satu. Baik, kita tengok dalam kitab ni. Tu yang kata sadaqta macam kita. Tu Imam azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Kita jawab apa? Sadaqta wa barakta. Betul tak? Apa maksud tu? Benar wahai imam, memang masuk waktu subuh waktu Tuhan azan. Memang aku percaya masuk subuh waktu Tuhan azan. Kita membenarkan azan Bilal kita. Ni Jibril pun apa ni, Nabi pun kata macam tu. Sadaqta, memang betul subuh. Tengok dia. Kan? Di hadis ni panjang. Nanti saya uraikan secara detail lagi akan datang insya-Allah. Tangguh situ. Berhenti kat situ pada hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kat situ. Karena nak hurai sikit tak boleh. Nak hurai panjang masa dah 1 jam dah kita sini. Tadi saya mengajar sebelum kurang 5 minit pukul 7 dan sekarang pun kurang 5 minit pukul 8. Kan? Acara kita dia kira kurang 5 minit pukul 7, kurang 5 minit pukul 8, 1 jam boleh dah. Lama-lama sangat pun tak boleh, nanti dia tengok. Dia apa lama sangat ni? Gitu. Nanti kita sambung kat situ. Saya nak cerita hurai lebih lagi. Yang ni nampak tak? Jibril ni, yang tu yang putih tadi tu Jibril. Jibril berguru kan dengan Nabi kan? Nabi berguru dengan Jibril. Ni dalil dia. Dia tanya, Jibril tanya satu-satu. Betul, benar. Hak-hak kata ni memang ada tertulis di aras. Tu dia kata Nabi Muhammad kita ni Nabi yang sangat hebat. Begitu, dia tahu semua. Wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Belum lagi nak masuk wujud qidam ni, belum jauh lagi. Kita kena langkah bodoh-bodoh yang dinding-dinding yang bertembok-tembok ni jauh lagi. Sebelum nak masuk wujud qidam baqa. Nanti habis ni dia akan hurai hukum syarak, dia akan hurai hukum adat, dia akan hurai hukum akal. Kemudian dia bagi tahu sekali tentang hakikat ilmu usuluddin. Baru boleh pergi kepada wujud qidam baqa. Begitu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami dengan ilmu fardhu ain ya Allah, yang Engkau tuntutkan ke atas kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, berilah kesehatan kepada kami. Kami nak menuntut ilmu agama ya Allah, kami nak beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak padamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Kami banyak melakukan dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Dosa mata kami banyak melihat benda yang haram ya Allah. Ya Allah, dosa telinga kami yang mendengar perkara yang haram banyak ya Allah. Dosa mulut kami yang memakan, yang minum, yang bercakap benda yang haram banyak ya Allah. Ya Allah, dosa qalbu kami banyak ya Allah. Buangkanlah sifat-sifat mazmumah di dalam qalbu kami ya Allah. Engkau masukkanlah nur Muhammad ke dalam qalbu kami ya Allah, supaya qalbu kami jadi terang benderang ya Allah, dengan agama, dengan ibadat, mengenalmu ya Allah. Ya Allah, janganlah gelapkan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kaki kami yang berjalan pada tempat yang haram, tangan kami memegang benda yang haram. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak berdosa padamu ya Allah. Kami banyak meninggalkan solat dulu ya Allah, ketika kami muda dulu ya Allah, sedangkan telah diwajibkan ke atas kami untuk solat. Kami banyak meninggalkan solat ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dulu masa kami muda dulu. Kami terbuka aurat kami ya Allah. Kami kurang ambil berat tentang aurat kami ya Allah. Kami ada dosa denganmu ya Allah, dosa aurat kami yang begitu banyak. Ampunkanlah dosa. Ketika itu kami jahil ya Allah. Ketika itu kami jahil ya Allah. Sekarang kami sudah insaf. Sekarang kami sudah menyesal. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami yang lalu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan kami ya Allah, supaya kami beribadat kepada-Mu dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami lagi ya Allah, supaya kami beribadat kepada-Mu ya Allah, untuk menembuskan dosa-dosa yang ada pada kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masuk bulan Ramadan nanti Engkau berilah kekuatan kepada kami. Di bulan Ramadan nanti Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk bangun solat malam, qiyamul lail tiap-tiap malam ya Allah. Ya Allah, kami teringin nak buat ibadat seperti itu ya Allah, tetapi kami tidak ada kekuatan. Kami yakin kekuatan Engkau yang beri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami masuk bulan Ramadan nanti, supaya kami rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan nanti Engkau temukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Engkau temukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, Engkau temukanlah malam yang istimewa ini kepada kami ya Allah. Kami nak memunajat kepada-Mu ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukuplah dengan dosa yang kami lakukan selama ini, jangan ditambahkan lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, adik abang, adik beradik kami ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada penduduk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak mampu mengajar ilmu agama kepada anak-anak kami ya Allah. Kami jahil. Fahamkanlah ilmu agama kepada mereka ya Allah. Jadikanlah ahli keluarga kami orang yang solat ya Allah. Jadikanlah penduduk taman kami ini orang yang solat, orang yang sujud kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, mereka adalah saudara kami, mereka adalah penduduk kami ya Allah, mereka satu agama dengan kami ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati mereka untuk datang ke surau ini, solat secara berjemaah ya Allah. Kami tidak mampu mengetuk pintu rumah mereka ya Allah,
Kami tidak mampu mengajak mereka, ya Allah. Melainkan kami menadah tangan memohon bantuan daripada Engkau, ya Allah. Kami yakin Engkau lebih berkuasa, ya Allah. Engkau maha berkuasa, ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau dengar apa yang kami pinta ini, ya Allah. Kami yakin Engkau melihat apa yang kami lakukan pada pagi ini, ya Allah. Kami yakin Engkau mengetahui apa yang kami pinta pada hari ini, ya Allah. Apa yang kami maksudkan pada pagi ini, ya Allah. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Engkau berilah buku catatan amalan kami dengan tangan kanan, ya Allah. Di akhirat nanti Engkau berilah buku catatan amalan kami dengan tangan kanan, ya Allah. Jangan Engkau beri dengan tangan kiri, ya Allah, yang menyebabkan kami masuk neraka, ya Allah. Engkau berilah buku catatan kami dengan tangan kanan, ya Allah. Bersaksikanlah tangan kami di atas dunia ini berwudu, ya Allah. Tangan kami pernah berwudu, ya Allah, menyembah-Mu, ya Allah. Mohon padamu, ya Allah. Berilah rahmat ke atas kami di akhirat nanti. Berilah pertolongan kepada kami. Kesiankanlah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang rajin beribadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa kepada kami. Mereka membesarkan kami dengan sempurna, ya Allah. Tetapi kami tidak sempat membuat kebaikan kepada mereka. Mereka sudah meninggal dunia, ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak terlambat lagi sementara kami masih hidup. Kami akan mohon padamu, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Tempatkanlah ruh mereka di kalangan orang yang saleh, orang yang beriman, ya Allah. Supaya di akhirat nanti kami boleh berjumpa lagi dengan ibu bapa kami, ya Allah, dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ibu bapa kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka, ya Allah. Berilah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Permudahkanlah ibadat-ibadat mereka. Rajinkanlah hati mereka untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami. Dengarkanlah rintihan kami, ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Tidak ada tempat kami mengadu, ya Allah. Tidak ada tempat kami merayu, ya Allah, melainkan kepada Engkau, ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar setiap huruf yang kami lafazkan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah doa kami naik ke atas langit, ya Allah. Perkenankanlah permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.